Dia duduk baru dia faham macam mana kaum ni gunakan perkataan. Itu kepentingannya. Jadi Nabi Muhammad ni terasuh, diri dia terasuh, sifat dia terasuh, bahasa dia pun terasuh. Contohlah, orang putih dia belajar bahasa Melayu. Bila belajar bahasa Melayu, dia belajar bahasa Melayu standard. Tiba-tiba orang cakap dekat dia perkataan tahana. Perkataan tahana ni orang utara je pakai. Jangan duk buat tahana dengan aku. Jadi dalam bahasa standard dia bagilah maksud tahana ni begini. Tapi tak boleh nak tepat. Dia nak tahu macam mana maksud tahana tu yang paling tepat, dia kena duduk dengan orang utara. Dia dah duduk sekali dengan kita dah. Bila kita cakap tu, jangan duk buat tahana. Baru dia faham, tahana ni maksud dia. Jadi yang tepat tu ada pada kaum tu. Kita cakap rapla jingga. Rapla jingga ni tanya orang selatan dia tak tahu lah. Apa maksud rapla jingga ni? Dia kena duduk dengan orang utara. Baru dia faham. Dia faham tu bukan dia tanya apa maksud rapla jingga pak cik. Tak boleh. Dia kena dengar macam mana depa tu guna. Contoh kita kata, tak usah berkawan dengan dia tu lah, berong sekampung. Apa maksud berong sekampung tu? Tak ada maksud. Tapi bila kita berkawan dengan orang-orang dalam komuniti tu, baru kita faham. Berong sekampung ni orang macam ni. Orang macam ni baru kita boleh kata berong sekampung. Orang macam ni tak boleh. Walaupun dua-dua tak betul. Yang ni boleh. Dia sendiri datang pengalaman tu. Sempoi malah kendoi. Memang sempoi dia tu. Apa maksud sempoi dalam bahasa standard? Kita boleh kata bagus, selesa, nampak cool. Tapi tak sama. Kita kena duduk dalam masyarakat utara tu, kita dengar macam mana mereka guna perkataan sempoi. Macam di tempat saya, nak gambarkan satu-satu orang tu memang buruk. Orang kata apa? Lekeh lah. Kita kata season kodroy. Kan seluar kodroy. Dia tu season kodroy. Nak berkawan dengan dia, boleh esok season kodroy juga. Apa maksud season kodroy? Tak boleh kita nak tahu, melainkan kita kena pergi duduk dengan masyarakat tu, kita dengar mereka gunakan season kodroy ni bila. Tu tujuan. Jadi salah satu tujuan Nabi Muhammad dia bergaul dengan orang-orang Arab Badui ni, nak asuh kefasihan bahasa dia tu. Sebab dia adalah orang Arab yang terfasih. Sebab tu sekarang kita tengok di seluruh dunia tak ada satu masyarakat yang menggunakan bahasa Quraisy, bahasa Al-Quran tu tak ada dah. Sebab dia macam dah terhapus. Kita pergi kat Syria, lain bahasa dia, walaupun bahasa Arab. Kita pergi Mesir, lain bahasa dia. Kita pergi Sudan, lain bahasa dia. Pergi Yaman, lain bahasa dia. Tak boleh sama dengan bahasa Arab Quraisy. Memanglah dari semasa ke semasa, sejak zaman Nabi tu, makin hilang. Dan salah satu kemuncak hilang dia ni, bila tentera daripada sebelah Najat, sebelah barat ni, dia serang sebelah timur. Najat dia serang sebelah Hijaz. Tentera Wahabi ni, dia serang sana, dia usir banyak ulama', dia bunuh banyak ulama', ramai orang mati semua. Sampai sekarang lah dia menguasai itu yang nama Arab Saudi. Yang puak-puak Saud dari Najat ni serang. Bila mereka serang ke sana, mereka memerintah bahasa tu ikut bahasa Najat lah. Tu yang salah satu kerugian kita. Orang yang pure asli Quraisy tu dah pecah-pecah, makin pecah jauh, lari sana lari sini. Lama kelamaan bahasa penutur bahasa Arab Quraisy tu dah tak ada. Kalau kita cakap bahasa Quran sekarang, disembah dengan orang Arab, dia tak faham. Setengah tu tak faham. Ada seorang pensyarah saya tu cerita, dia pergi ke Syria ke Mesir. Dia cakap bahasa Arab standard. Dia pergi kedai kan, minta benda. Makcik tu tak faham. Tengah-tengah tunggu dia cakap bahasa apa. Padahal bahasa Arab tu. Sama Arab dia tak boleh faham. Jadi sekarang kerugian kita, penutur asli bahasa Arab Quraisy ni dia dah kurang. Kalau kita pergi ke Mekah sana, dia tak cakap bahasa ni lah. Ni kejayaan barat lah. Dia menghilangkan penutur bahasa Quraisy yang asli tu. Tu rugi. Contoh, Jepun bila takluk negara kita dulu, bahasa pengantar di sekolah-sekolah bahasa Jepun. Nippon Go. Bahasa Jepun. Kalau terus Jepun memerintah lama kelamaan, bahasa kita ni makin hilang. Jadi yang berlaku kepada bahasa Quran macam tu. Dulu orang Quraisy lah.
Sebab Al-Quran kita dalam dialek Quraisy. Dia tak mau dialek lain. Walaupun betul tapi dialek Quraisy tu. Tapi dah pecah. Kena serang pula dengan tentera Wahabi tu, lagi pecah, lari sana lari sini. Dia dah bercampur. Sampai sekarang tak ada satu masyarakat yang menuturkan bahasa Quran tu dah tak ada. Kesenian itu dah hilang. Kerana Allah Ta'ala memecahkan bulan bagi Nabi SAW di Makkah tatkala beliau diminta oleh orang Quraisy, tanda kebenarannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis, jadi satu ketika orang Arab musyrik ni kata, Muhammad, kalau betul kamu ni utusan Tuhan, cuba tunjuk satu mukjizat, bulan terbelah ke apa ke. Dan Nabi Muhammad tunjuk, memang bulan terbelah. Lepas tu cantum balik. Ingatkan mereka ni nak masuk agama Islam ni. Dah. Nabi kata tadi, contohlah Nabi kata kan, tadi janji kata nak beriman. Tak mau lain kali lah. Ini sihir ni, sihir. Sihir siapa-siapa boleh buat. Tadi kata nak beriman lah. Bila Nabi Muhammad tunjuk, kita ni sihir. Kita ni sihir ni. Nak tahu sihir tak sihir, kita tengok orang yang balik dari musafir. Sebab ikut orang Arab, sihir ni dia boleh berlaku pada orang sekitar tu. Contohlah, bulan tengah menambang, tiba-tiba saya buat macam tu, terbelah bulan. Tapi yang nampak orang di sini saja. Sebab saya menyihir orang di sini. Orang jauh saya tak boleh sihir. Jadi sungguh pun bulan tu terbelah, kita nampak di sini. Orang di Sungai Kerang dia nampak bulan elok. Jadi orang-orang Quraisy tadi dia kata ini sihir. Kita tunggu orang balik musafir. Ni orang Mekah bolehlah kamu sihir. Dia tunggu orang balik musafir. Orang pun baliklah musafir. Okey, apa cerita masa kamu musafir tadi, ada tak benda-benda pelik berlaku? Ada. Apa dah? Bulan terbelah. Maksud dia orang yang di luar pun nampak. Jadi bukan sihir. Nabi Muhammad pun seronoklah. Okey, macam mana sekarang masuk Islam? Tak mau. Lagi ingatkan nak masuk Islam lah. Tak juga. Tu perangai orang-orang ni, dia macam Yahudi juga. Hantarlah berpuluh-puluh, beratus Nabi pun tak dia tak mau beriman. Tu perangai Yahudi rupanya kena juga pada orang jahiliah. Kan, orang Yahudi dia tahu Nabi Muhammad ni betul, tak payah tengok mukjizat pun tahu dah. Sebab dah disebut dalam kitab-kitab dia macam kenal anak sendiri. Tapi bila Nabi Muhammad datang, dia tak mau terima. Walaupun dia tahu betul. Satu contoh, hadis riwayat Imam Ahmad. Satu hari Nabi Muhammad berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya peristiwa ni di Madinah lah. Sebab mereka berjalan ni jumpa orang Yahudi. Orang Yahudi ni tengah baca Taurat. Kitab Taurat dia baca ramai-ramai. Baca, tengah baca tiba-tiba berhenti. Nabi Muhammad dengan Abdullah Mas'ud heran. Kenapa mereka ni berhenti? Tadi bukan main rancak lagi baca kitab Taurat. Dekat situ ada satu orang Yahudi sakit. Dah tak larat. Nabi Muhammad pun tanya. Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Mas'ud kata, kenapa puak-puak kamu ni berhenti baca? Dia kata mereka ni berhenti baca sebab sampai satu part tu dia cerita tentang Nabi, ciri-ciri seorang Nabi. Sebab tu mereka berhenti. Kira sampai kat tajuk tu, ciri-ciri seorang Nabi tu, berhenti, tak mau baca. Kebetulan Nabi Muhammad lalu. Jadi Yahudi yang sakit tadi dia merangkak, dia pergi ambil kitab tu, dia tengok kat mana berhenti tadi, dia pun baca.